بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Dihormati Fadil Ustaz Kaswadi selaku moderator dan juga Tuan Imam pengurusi yang berkuasa Masjid Mukim Kemasin, muslimin dan muslimat para pencinta ilmu di alam nyata dan juga di alam maya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini 10 hari bulan 11 2024 bersama dengan 8 Jumadil Ula 46. Sekali lagi anda dapat sampai ke Masjid Mukim Kemasin ini. Alhamdulillah, itu di antara nikmat berukhuwah. Nikmatnya kita apabila kita berpeluang untuk menyampaikan sepatah dua ilmu kepada masyarakat kita pergi. Nikmat lagi apabila kita boleh hajuk orang yang tak mari supaya mari. Hajuk orang yang tak tahu biar tahu. Dan hak besar lagi kalau boleh hajuk hak bukan Islam tu kepada Islam. Itulah tajuk kita malam ini, kelebihan berdakwah, mengajak manusia kepada Allah balik mula kepada fitrah dan ajak manusia melakukan kebaikan. Dua perkara ni kita bincang malam ni sampai lumat insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kenapa anak kata kita nak ajak orang kembali kepada fitrah? Gapo dia makna fitrah? Apa dia boleh jawab ini hadiah? Ada ayat tadi, ada ayat. Gapo dia makna fitrah? Kena jawab. Kata tu nak kita jauh tu dia tu sudah dekat tanya. Fitrah makna apa? Mana? Bayar beras tu. Tu boleh puasa, fitrah mana kita kembali ke landasan asal. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Mana semua anak yang dilahirkan itu tak kira lah anak orang Islam ke anak tak orang Islam ke, dia lahir di atas landasan fitrah. Apa makna fitrah? Kita mengakui kita ni hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia membesar di mana? Kalau dia besar tahu orang Islam kan, alhamdulillah Islam lah dia. Kalau besar di atas rumah orang Hindu, jadi Hindu. Rumah orang Buddha jadi Buddha. Sebab itulah pembesaran yang dia ada. Maka Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidani aw yunassir. Mana dua ibu bapa dia lah yang memain peranan, sama ada anak dia jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Atau apa agama atas dunia ni, gitu saja. Maka para jemaah sekalian, menjadi tanggungjawab kepada kita sekarang nak kembalikan manusia kepada tauhid, kepada fitrah. Itu dia panggil kembalikan manusia kepada fitrah. Maknanya asal kelahiran kita atas dunia ni untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata, Ustaz, saya tak pandai nak dakwah. Saya tak reti. Ana baru je balik daripada negara buta yang terbesar dalam dunia ni. Apa dia? Thailand. Kita tak pergi Horkat ni, kita pergi Hok Utara. Hok Chiang nama dia. Ya. Pergi siapa kesempatan Laos dengan Burma. Di sana orang Islam tidak ada. Baru 30 tahun ni baru Islam masuk ke Chiang Rai. Siapa dia masuk? Pendakwah kita mari daripada selatan Thailand, pendakwah kita mari daripada Malaysia. Kita rasa Allahu Akbar, besar pahala.
apabila kita boleh kembalikan manusia ke jalan. Anak jumpa dengan di antara orang Islam masuk Islam awal masuk Islam. Biasa orang kampung biasa, tapi dia boleh berdakwah, ajak orang masuk. Lah ni pun pendakwah kita yang duduk bergerak di sana. Berhenti di tempat nak beli buah ke, berhenti dia pergi jalan jumpa orang, dia akan tanya, "Mau kenal Islam?" Mau tahu Islam? Dia tak tahu. Setengah tu tak tahu satu. Mau tahu ada Tuhan, ada Allah. Jadi akhirnya dalam masa 15 minit cakap, dia berani nak mengucap 25 syahadat. Dia mengucaplah dulu. Sekurang-kurangnya dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mulut dia dulu. Dengan hati dia kita kena didik, kena dakwah banyak lagi lah. Jadi bila kita balik sini, anak duk perhati tengok, kita ni bila jumpa orang Islam, buka mulut kan tidak nak ajak dia masuk Islam, suruh dia mengucap, pernah tak? Dia kata, sebelum rumah saya orang bukan Islam, tapi tak pernah kita ajak dia, tak pernah kita dakwah dia, tak pernah kita royak pada dia, Allah tu apa? Islam tu apa? Jadi ini antara tanggungjawab yang kita kena buat. Jadi langkah yang terbaik dalam perjalanan hidup kita ni para jemaah sekalian, langkah nak gimana? Langkah mengajak manusia kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ajak manusia kembali kepada fitrah. Karena itulah Allah Taala sebut dalam surah Fussilat ayat 33, dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tanda ayat. Wa man ahsanu qawlan, siapakah orang yang lebih baik perkataan dia? Mimman da'a ila Allahi, daripada orang yang ajak manusia kepada Allah. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, ai da'a ibadallah ilaih. Kita ajak orang balik semula kepada Allah. Tak kira lah. Kalau dia tu belum lagi beriman kepada Allah, dia belum lagi masuk Islam, hak ni kita besar sekali kita ajak. Besar pahala tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita boleh kembalikan manusia ni kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, sangat besar. Sehingga Nabi SAW buat satu analogi bandingan kepada para sahabat, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau boleh ajak seorang yang bukan Islam masuk Islam, seorang rajulan wahidan, seorang laki-laki je, tak payahlah perempuan apa sama lah. Lebih baik daripada mu boleh unta merah. Kita aja tengok unta merah. Doklah merah menyala macam warna sombor tu. Unta tu kemerahan dia tu, dia panggil unta yang terbaik yang dimiliki oleh orang Arab. Ulama semasa kata kalau kita nak nilai unta merah ni lebih kurang dengan harga kereta paling mahal dalam dunia. Kereta apa mahal sekali? Berapa mahal? Tanya berapa ada main kereta mahal kita? Berapa? Berapa dia nama? Rolls Royce. Kok mahal sekali? Gapolah katalah gapo pun yang pentingnya seolah-olah kita seorang boleh masuk Islam, macam kita boleh sebuah kereta yang paling mahal sekali. Kok tu aku pakai, tu aku pakai. Bukan boleh kacau. Tapi kita tak rasa kuat. Sebab itulah kita tak berusaha untuk cari orang supaya masuk Islam. Kena usaha mana pun biar jadi. Lepas pada kita ajak orang, jangan ajak saja. Wa amila salihan, dia juga orang yang beramal saleh. Jadi dia panggil saleh wa muslih. Dia lain. Kalau kata orang ni orang saleh, dia juga, dia baik, dia semaya, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia tolong orang, itu dia panggil saleh. Tetapi kita nak satu lagi darjat, dia panggil muslih, membaik orang. Baik pulih manusia. Itu dia panggil muslih. Ini kita nak jadi dua-dua ni. Boleh ke tak boleh? Nak kata boleh lah. Nah,
Esok jadi dekat-dekat orang bukan Islam, ada minat teh sekali buangnya dia. Demo ni lama kita saya dua, ni 10 tahun. Nah, ni mau tahu kok Islam itu gapo? Tanya terus patut. Kenapa dia tak seringan lagi? Tak salah. Kita tak tidak lagi klaim dengan dia. Kita nak bagi tahu kepada dia, nak rayak dia Islam itu mon. Bahkan dia kata tu, kok dogo tu curi waktu tu bukan Islam tu kan. Kalau kira kan semua pengikut agama atas dunia ni ada belakang nakal-nakal. Tu tak ada. Nah, kalau banding gitu banyak senaranya. Jadi kita tak boleh tengok orang, kita kena tengok agama, ajaran. Itu baru kita kata betul. Yang ketiga, waqala innani minal muslimin. Bila kita orang Islam, kita kena isytihar kita Islam. Kena tunjuk kita sebagai seorang Islam dengan akhlak kita, dengan adab kita, dengan penampilan kita. Sebab itu orang Islam ni antara orang yang kena jaga adab. Bawa nama Islam, lepas tu jadi tidak beradab. Yang gitu. Yang menyebabkan rusak Islam dengan sebab apa? Sebab kita pun. Kita pergi buat PA pada orang bukan Islam. Jangan main. Jadi menyebabkan orang lari. Maka di sini kata Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata orang yang muslih, yang soleh wa muslih tadi, dia baik, dia nak suruh orang jadi baik. Itu baru orang betul. Ni ada setengah orang ni dia baik orang dia. Oh itu ayuh kita kok masya-Allah. Kok tak ada mulut. Apa nak tak ada mulut? Dia tak cakap hal orang dia tak cakap laku. Orang yang buat maksiat depan dia pun tak cakap juga. Itu kita nak panggil orang soleh kan lagu. Soleh tapi tak cara orang. Juga dia baik. Tapi kebaikan dia tidak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita nak kita baik dan manfaat itu dapat dirasai oleh orang lain. Itu penting dalam hidup kita ni, kena bersih. Dan orang Islam jangan takut. Wa qala innani minal muslimin. Kita kena isytihar kita orang Islam. Banyak tuan-tuan keuntungan kita maklum kita orang Islam. Banyak. Ana waktu muda dulu transit di Bangkok. Banyak cerita lah dari luar. Kabupaten Bahasa Saudi tak ada. Madinah Kuala Lumpur habis tiket. Masa tu musim, dalam musim cuti. Dia kata mugi Bangkok atau transit Kuala Lumpur atau barat. Jadi siapa-siapa tuan-tuan tahu Bangkok ni macam-macam cabaran ada lah. Dia kata buat cabaran, wan musuh. Orang tak cabar kita. Kita kata I am Muslim. Oh kacau orang putih. Oh dia kata Muslim, habis selalu. Akak gini juga tak pasal. Tengok. Oh, pentingnya kita orang Islam ni kena sebut I am Muslim. Mana kita orang Islam, orang yang bukan Islam, dia hormat kepada kita. Dia kata kata ngaku orang Islam tu, dia kata orang Arab. Arab dia suka, Arab banyak beti. Kalau kata orang Islam ni tak seperti banyak duit, yang penting ada iman. Orang ni tak buat benda maksiat, tak buat benda mungkar. Kita kata waqala innani minal muslimin. Kita kena mengaku kita orang Islam. Barulah orang-orang bukan Islam dia hormat kepada kita. Tapi kalau kita sendiri pun duduk moyok, ya dak, Allah Akbar. Pokok ni duduk cara Islam. Kita nak cara pembangunan, maksud tak jadi. Orang kafir pun tak hormat dia, dia sendiri pun tak hormat kepada dia. Sebab apa? Dia Islam tak mengaku Islam. Tidak apa ni? Tidak menunjukkan bahawa kita tu seorang Muslim yang menyebabkan orang hormat kepada kita dengan kita orang Islam. Kita kata masya-Allah. Jadi inilah di antara kelebihannya kita yang pertama sekali, kita nak ajak manusia kepada apa? Kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dakwah. Semua dakwatul Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam Al-Quran Allah Taala sebut wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Setiap umat aku hantar seorang rasul. Rasul ni mari daripada orang kaput tu juga. Dia tak hantar orang lain. Kalau hantar orang luar mari, awak siapa pendatang? Nah, itu saya kata kita. Lah ni minta maaf, masjid kita ni cukup tak imam, kita boleh hoyak. Tengah masjid ni tak ikut imam. Pasal kena ambil orang kapal lain mari. Ni ada kenal 2-3 orang dah. Tak imam muda, terpaksa letak jawab. Pasal apa? Orang kapal tak ada terima, dia orang luar mari. Padahal dia sendiri tak jadi tak imam. Maka Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam Allah Taala bangkit daripada kaum dia.
Pagi tadi kita dalam tafsir tadi cerita puak-puak kafir Mekah ni nak minta malaikat mari jadi rasul. Oh, dia kata Muhammad ni orang kapur kita kena ajak budak lagi. Nah, dia pun bukan orang hebat. Mereka kambing dia macam-macam lah. Orang dia tak setuju ni kak, punya kata belakang lah. Yang cari kelemahan-kelemahan yang ada untuk orang tak terima dakwah. Minta malaikat. Ha. Allah SWT bagi tahu, kalau aku atam malaikat mari, wala labasna alaihim ma yalbisu, malaikat dia tak boleh mari dengan rupa dia besar sangat. Jibril alaihissalam, berapa ratus ayat ada Jibril? 900 ayat. Yang kita belajar dalam kelas fardu ain kan? Berapa ayat? 900. So sayap dia tu bukannya macam sayap bila kipas ni. No, gelap langit antara ufuk langit. Nabi SAW Allah Taala beri kekuatan kepada dia, dia tengok malaikat Jibril 2 kali je. Tak asli rupa. Tak lain malaikat mari berupa manusia. Jadi Allah Taala hantar mari rasul dari kalangan manusia, orang yang kiki juga. Nabi dibangkitkan di Mekah, orang Mekah. Lepas itu tersebarlah seluruh dunia. Kita kira pada permulaan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi lain yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi lain Allah Taala bangkit di tempat dia saja. Di tempat dia saja maknanya tempatan dia panggil tempatan. Lokal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, ada beberapa tanggungjawab kita hari ini kita akan bincang. Yang kedua, kita kena ajak manusia kepada apa? Ahsan amal, kepada amalan yang terbaik. Apa dia ahsan amal? Lah ni kita nak mikir, kita nak cari amalan yang soleh, amalan yang terbaik, betul tak? Kalau kita beli barang nak beli hak kualiti, kalau beli benda-benda nak hak ori, anak go rasa ya. Kata ada so ya manusia ni tak dia jadi awak, pasti jadi asli. Berapa dia? Okey. Betul. Kalau hak lain nak asli belakang. Bagi demo ni bagi tiru kat asli. Asli. Kelek mata dia. Oh lah, tandek muka kita tak mai bagi tiru. Tapi masa jadi orang apa tak jadi asli. Masa jadi orang demo orang asli. Malah. Keturunan yang masih jak bodoh lagi ni. So ya kita tak ada jadi asli. Okey. Kalau jadi orang asli, duk bukit lagi saya. Kada kapal lain. Jadi orang tak boleh jadi asli, tapi orang lain nak jadi kena asli. Jadi bila kita ni para jemaah sekalian, bila kita kata ahsanu amala tadi, Allah Taala sebut tadi ayat Quran yang pertama dia, wa amila salihan, dia beramal yang soleh. Maknanya kita ni yang pertama sekali bila orang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rukun Islam yang pertama apa dia? Syahadatu alla ilaha illallah. Ingatlah, sebut kuat pun tak apa. Kalau betul alhamdulillah, kalau tak betul habis tengok kan, tengok belak kita mungkin lama tak ngaji fardu ain. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua apa dia? Solat, sembahyang. 3 puasa. 4 zakat. 5 haji. Itu dia panggil wa amila salih. Amalan soleh itu duduk di mana? Duduk di amalan-amalan yang zahir yang kita nampak. Mengucap 2 kalimah syahadah dengan mulut orang dengar. Macam ana cerita tadi. Kan ada berjalan dengan pendakwah kita di sana. Dia 2-3 orang dia pergi dakwah. Siapa mengucap? Dia orang sian dia terbuka. Asyhadu ikut. Waktu dia terjemah kok sian ni suatu yang dia. Kita tak tahu apa lah tu. Tahu bunyi Allah gitu lah. Itu dia. Maka yang dalam hati manusia kita tak nak kesan. Jadi amal soleh yang melambangkan keimanan seorang manusia duduk mana amal soleh? Duduk di anggota. Nak tengok dia ni beriman atau tidak? Beriman. Oh, jak kecil lagi. Dalam kaknala dia betul dia agama Islam. Tapi kita tunggu dia 3 hari 3 malam tak pernah solat. Islam apa lagi tu? Islam apa? Kita ambil fiqh mazhab Syafi'i. Jangan gila kalau fiqh lain ada setengah mazhab ni kalau tak sengaja dengan sengaja kafir. Dalam fiqh kita kata tak kafir lagi selagi dia tidak ingkar. Tapi dia panggil Islam asi.
Orang Islam yang derhaka ataupun lebih tinggi dia panggil fasik. Tapi tidak kufur. Ambil hak itulah kalau kita. Sebab itulah bahaya duk mai kafir mengkufurkan. Oh, siapa dia tak ikut kita ni kafir. Jadi ramai pula orang kafir janji. Kita nak tarik ramai mungkin orang kepada Islam, bukan nak keluar orang Islam daripada daerah ahli Islam. Jangan. Sebab itulah ada beberapa implikasi. Bila kita buat undang-undang ni, kadang-kadang menyebabkan orang lain terpelanting keluar. Kita kata itu bahaya, jalan yang lain dulu. Kita kena berhati. Maka bila kita nak ajak manusia kepada ahsanu amalan, amalan yang terbaik, yang paling baik sekali amalan, dalam hadis kursi, Allah SWT berfirman, dalam hadis kursi itu kata apa? Amalan yang paling aku sayang, yang paling aku suka sekali, mimma faratu, amalan yang aku fardukan, hak temu buat. Lah ni, kita jaga amalan fardu, dilengkap dengan amalan sunat. Itu baru jadi molek. Ni ada setengah orang ni amalan fardu tak jaga mana, hak sunat jaga. Berlaku ke tidak dalam masyarakat kita? Kuat sunat, lemah fardu. Ada? Ada contoh? Boleh kata? Contoh dia ada? Bulan Ramadan. Maya jemaah tak pergi. Tapi terawih tak tinggal. Oh, dia kata saya Ustaz, solat terawih tak penting. Tak stay masjid apa ni? Masjid kita berapa? Oh, tak. Saya 20 lah tu. Sekalinya witir 23. Tapi maya zuhur asar 2 lagi. Tengok pelik. Itu anak senara buat benda pelik bulan Ramadan, jaga sunat, tak jaga fardu. Kok dalam hadis kursi Allah Taala kata apa? Sebaik-baik amalan yang aku suka, yang aku sayang, menjaga hak fardu, kemudian ditambah dengan dikembangkan dengan yang sunat. Itu baik. Maka kita nak ajak manusia supaya menjadi manusia yang baik, ahsanu amalan. Kata di ulama Al-Fudayl, tanda ni Al-Fudayl bin Iyad rahimahullah taala, dia kata 2 syarat amalan kita nak jadi ahsanu amalan. 2 syarat. Syarat yang pertama, tulis ni pandai nak tanya pula. Syarat yang pertama, amalan yang kita buat tu kena ikhlas. Kita kata lillahi ta'ala ke tak kata ke, tak ada masalah tu. Yang pentingnya pelaksanaan tu mesti ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Kenapa awak solat? Allah Ta'ala suruh. Kenapa puasa? Allah Ta'ala suruh. Kenapa sedekah? Allah Ta'ala suruh. Jadi kita letak ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syarat nak jadi amal kita soleh, yang kedua, iaitulah mesti ikut hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Hak Nabi tak ajar, kita pergi buat. Kalau orang marah, kenapa ikut? Benda baik kan? Apa salahnya? Gitu. Benda baik kalau kita nak buat jalan, nak buat rumah, nak buat gapo kereta, ikut nak buat mana-mana pun asal kau jalan molek tak apa. Tapi dalam ibadat kita ni dia ada peraturan. Dia panggil ada peraturan, ada SOP dia. Gapo di SOP dia kena ikut hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, barulah dia jadi ahsanu amal. Itu ayat ini ditafsirkan oleh siapa dia? Al-Fudayl ibn Iyad, seorang ulama salaf rahimahullah. Dia kata syarat nak jadi amal yang terbaik, dan dia juga menjadi syarat qabulul amal, kena ikhlas yang pertama, yang kedua kena ikut hak apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni para jemaah sekalian, kita banyak peluang-peluang yang ada depan mata kita ni, banyak atau tak banyak? Peluang untuk ibadah banyak ke tidak? Banyak atau tak banyak? Alhamdulillah. Ni berapa baru umur? 40 lebih berapa? Tengok orang tua ni tak mengaku tua, dia kata berapa umur tak payah? 40 lebih. Atau lebih tu berapa? Lebih 35 tahun. Kalau ayat 70 kan orang celak mata, 70 tu. Dia kata 40 lebih 35. Ada lebih berapa? 25 tahun lebih ada. Ya ukur lepas pada lah. Lepas pada 60 tu bawah satu bawah pada tu tak tua lagi. Jadi kita hari ni alhamdulillah
Allah Ta'ala beri peluang banyak kepada kita bila kita sudah berumur. Waktu muda-muda dulu banyak masyakoh kata kita. Dah. Nak pergi semaya Jumaat tengah hari, kerja. Lepas semaya subuh nak baca Quran, anak nak pergi sekolah, nyata dulu. Jadi banyak pergi mari. Anak ada interview setengah makcik-makcik kita hak mari pondok. Nak masuk dia tu nak tak dalam kelas Quran dia tu nak teman. Ikra. Kata bapa mak kita mau nak tak ngaji Quran sampai muda tu. Dia kata tak ada ustaz weh. Kata dua berapa? Kan. Dia orang dulu beranak semua mati. Bila-bila main ke kering pun. Nah, 30 apa ni? 13 anak, 10 orang. Lah ni 3 orang anak untuk ngaji Quran juga. Ini masalah kita lah ni. Nah, 3 orang untuk ngaji, 13 untuk ngaji. Jadi gila kita banget. Jadi kita kena letak standardnya, kita nak ambil biar. Jadi bila kita sudah umur kita sudah meningkat, anak-anak kita sudah lepas tanggungjawab. Inilah peluang besar muslimin dan muslimat kita tumpukan hala tuju kita kepada mana? Kepada ahsanu amalan, nak cari amalan yang terbaik. Anak pergi mana-mana pun kita tak kempen banyak. Kita kempen suruh jaga solat fardu di berjamaah. Kita kempen suruh supaya jaga solat-solat sunat yang Allah Taala izinkan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak rasa berat. Oh, kalau kita mari kempen solat sunat pelik-pelik 100 rakaat malam rasa tak ada orang daftar malam ni. Berapa rakaat ustaz? 100. Mari mulalah dah. Tapi kalau kita kempen sekadar 12 rakaat satu hari satu malam, berasa banyak kata sikit. Cuba dah selek mata dah. Oh, 12 rakaat banyak. Kita semaya tarawih pukul 8. Nyembaki. Dikurangi bakit lagi tu dah. Jadi kita kena usaha. Usahakan duduk mana? Amalan waktu Allah Ta'ala beri pada kita ni 3 perkara. Tanda tuan-tuan. Kita nak kempen malam ni, berdakwah kita kepada ahsanu amalan ni dengan 3 perkara. Kau nak lebih sikit lagi. Kata wayak kau 3 dulu. Nah. Kalau betul tak cukup kita tambah. Yang pertama sekali, dakwah kita yang tauhid tu utama sekali. Ini untuk amalan pula. Iaitulah solat. Kita kena jaga solat. Imam kita ni, dia kata dia penceramah membina generasi solat. Buat masjid kita ni. Solat, yang pertama sekali, lagu mana kita nak suruh jadi? Kita rasa rugi bila kita tak pergi masjid. Kita kena letak dalam kepala kita, nak suruh mari dalam hati kita, rasa satu kerugian bila kita terlepas. Tak boleh nak pergi semaya Jumaat. Kau setakat ni tak suruh rugi ke berapa? Tak lagi maya Jumaat lah. Tak suruh rugi ke suruh rugi? Rasa juga dalam hati. Ana jumpa sahabat-sahabat kita yang uzur sakit. Bila kita pergi dia salah ke mana? Ustaz, tolong doa lah biar sihat mula. Kata nak buat apa? Kita nak test guru tak apa tanya. Tak. Kalau orang lain tanya celik mata. Oh, dia tanya sihat buat apa? Kata nak buat apa sihat? Ayat hok dia jawab tu padu kata. Sentak molek. Hamba kalau sihat boleh pergi masjid dengar kuliah tak apa dah. Oh, kata hak ni kita kata terharu dengan cita-cita dia. Sebab kita kenal dia ni orang masjid. Hak kita tak senya, waktu sakit tu email pergi ziarah dia, pergi tangan tu email kemas suruh doa. Kita mau tu email. Kalau sikar nak pergi masjid. Tu email tengok lalas naraf kakak ni tak je mari masjid, bagi jemaah mari. Mari pada ujung atas motor tu tebak kedua. Nah. Mulai beliau orang jemaah berasak lagi bau. Nak kata kau dia. Oh, waktu sakit dengan Allah bunyi dalam tekok ya. Tak. No. Sekarang nak pergi masjid. Email nak senyum, nak suka takut orang sakit. Tak suka pun orang panggil pecah dalam perut tak suka. Waktu segar tak giging.
Nah, waktu sakit ni, nak doa suruh pergi. Kita kata ni satu kebincangan yang berlaku. Kita ni para jemaah sekalian, ni ngamal muslimin dan muslimat. Bila kita istiqamah dengan solatul jamaah di masjid, tak tinggal, apabila kita uzur, tak boleh nak pergi masjid, ketika itu Allah Ta'ala akan beri kita pahala pencin. Kita disuka kan kalau kerja ada pencin. Kau tak suka? Suka. Pahala pencin. Malaikat mari siap jalan tengok. Malaikat dipanggil malaikat peronda, dia mari. Mana tak pergi masjid ni? Uzur. Biasa di masjid dia akan tulis. Orang ni menerima pahala di masjid walaupun dia terlantar di rumah. Dalam hadis Nabi sallallahu beritahu. Nabi kata, waktu Nabi pergi perang Tabuk, dalam perjalanan ke perang Tabuk, dia pergi. Letih ni perang Tabuk ni tuan-tuan dan puan-puan. Jarak dia daripada Madinah ke Tabuk 700 km le ni jalan lebuh raya. Kat zaman Nabi dulu jalan kok celah bukit, kok celah rogo. Berkali tambah lagi berkali 100 km lagi. Letih molek sahabat jalan, balik-balik Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda. Nabi kata ma qata'tum wadiyan, mu naik bukit, mu turun bukit. Panahnya ribut tengah pada pasir ni. Ada di antara sahabat kamu di Madinah yang mengambil pahala seperti kamu. Ambil pahala seperti mu juga. Naik bukit, turun bukit, pergi jihad. Sahabat kejut tuan-tuan. Dia kata, kaif? Dia ambil pahala seperti kita juga. Wahum bil Madinah. Dia duduk di Madinah. Ambil pahala seperti kita. Nabi kata, bala. Habasahumul uzur. Mereka tak mari ni sebab dia uzur. Kalau dia tak sakit, dia pergi lebih pada kita. Dia bawa pedang, bawa jatuh, bawa alat. Tengok ni, kita kata, itulah dengan niat yang baik, dengan langkah yang sentiasa kita buat waktu kita sihat walafiat, tuan-tuan dan puan-puan, ketika itulah Allah Ta'ala angkat darjat kita, Allah Ta'ala beri kepada kita pahala apabila kita tak mampu melaksanakan. Suka atau suka? Untuk atau untuk? Kita kena usahakan dakwah kita ni, ajak manusia kepada amal yang soleh ni. Yang pertama sekali, kita kena ajak manusia supaya imarahkan masjid rumah Allah Ta'ala ni, biar kita jadi sebati dalam jiwa kita, salah seorang daripada orang yang layak menerima apa? Duduk di bawah bayangan pada hari kiamat esok. Siapa dia? Warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Lah ni kita terikat tak ikat masjid? Terikat hati kita masjid. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ni orang-orang yang hati terikat masjid ni, orang yang layak duduk di bawah bayangan paras pada. Panah tuan-tuan hari kiamat esok, fi arsatil qiyamah. Matahari duduk atas kepala. Salah orang daripada orang yang layak untuk duduk di bawah bayangan siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terikat. Ikatlah hati kita dengan masjid tuan-tuan. Termasuklah puan-puan. Puan-puan dia kata ada pokok. Bau ni ada orang tegur. Dia kata ustaz, kalau orang perempuan di masjid, Nabi suruh mayat rumah. Kena ayat ni nak jawab kita. Tak jawab kan tu Iman? Orang kata nak mayat masjid ke mayat rumah? Muslimat tu. Esok waktu lansir lah kita. Tak ada orang mari. Betul hadis tu. Hadis tu tak salah tu. Hadis hak Nabi sallallahu alaihi wasallam wa buyutuhunna khairun lahum. Rumah dia lebih baik daripada bagi dia daripada di masjid. Orang tina mana tu? Wanita mana? Wanita yang tak keluar rumah. Zaman Nabi ni ada muslimat dia tak keluar rumah, duduk rumah aja dia. Jadi Nabi kata tak apalah, muhmayir rumah. Wanita hari ini banyak duduk rumah ke banyak duduk pasar pagi? Jawab muslimat nak dengar. Ada pasar agak ada lah dia. Nah, pasar pagi pun ada, pasar petang pun ada, pasar malam pun ada, di kerja pagi pakai lah ada. Bila nak pergi masjid, Nabi kata baik duduk rumah. Kita kata pincang lah kalau guna hadis tu untuk tu. Jadi kita kalau dia seorang orang muslimat yang tak keluar rumah, dia duduk di rumah dia ya, duduk ibadat dalam rumah, jaga anaknya, tunggu suami balik, kita kata duduk rumah tak apa.
Kalau dia duduk dua rumah, yang kita nak pergi solat je tak cari hadis, kita pergi semaya di masjid lah. Banyak faedah. Sebab itulah dalam hadis umum, Nabi SAW beritahu, la tamna'u masajid Allah, ima Allah masajid Allah. Mu jangan halang hamba-hamba perempuan Allah Ta'ala ini nak pergi menuju pada rumah-rumah Allah, jangan halang. Sebab itulah kita kena bagi ruang yang baik kepada muslimah kita ni, biar dia ada tempat. Bagi ruang yang cukup, muslimah kita nak semaya. Bagi tempat khas untuk dia. Jadi kita kata itu kebaikan. Jadi kalau walaupun kita muslim, kaum muslimah, kasar hati dia terikat dengan masjid, insya-Allah keluar ni ingat balik. Keluar Isyak ingat subuh. Keluar subuh ingat apa? Ingat zuhur, nak mari pula. Allahu Akbar. Orang ni layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat itu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dua, ahsanu amalan. Yang kedua apa dia? Kita kena jaga amalan-amalan sunat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan sunat yang Nabi ada tak banyak mana, tapi tak banyak pun tak habis nak buat dah. Dah. Di antara amalan sunat yang dia ada, kita jaga ni, qabliyah, ba'diyah. Lepas pada azan ada semaya sunat. Semua belum azan ada sunat. Cuma dia beza di antara sunat muakkad dengan tak muakkad. Di antara hak muakkad yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 12 rakaat tu, apa dia? Nabi kata siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Berapa rakaat kena jaga? 12 rakaat. Banyak ke sikit? Dia kata nak dengar, banyak ke sikit? 12. Bukannya semasa daripada subuh tadi 2. Belum zuhur 4. Lepas zuhur 2, berapa? Apa? Lepas maghrib 2, 10. Lepas isya 2, 12. Nabi SAW beritahu, siapa dia jaga 12 ni, bunyalahu bihin baitun fil jannah, Allah Taala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Nak tak sih? Apa dia kata tak sih? Jadi naklah dia. Macam Allah ni beza di antara mulutnya buat. Mulut tu tak derah benar. Nak tak sih? Derah lalu. Esok tengok. Cukup 12 rakaat kau tak cukup. Situ mana tahu jawab nak ke tak sih? Tengok situ. Tengok esok. Daripada buat ke tak buat. Simple sangat. Hak Nabi kita ada tak banyak. Kemudian Nabi tambah lagi 4 rakaat sebelum asar kalau kita mampu sempat. Kalau kita mari awal belum 2 belum maghrib 2 belum isya itu walaupun tidak muakkad tapi sunat. Kalau kita boleh jaga ni, tambah lagi dengan solat duha 2 rakaat atau 4 rakaat. Boleh solat witir 3 rakaat. Kita kata alhamdulillah pada Jumaat itu sudah cari banyak-banyak lah, terus jadi pelik-pelik. Oh, kita malam ni tahajud perdana 20 rakaat. Pada tahun lepas pula baru jumpa. Oh iya. Tahajud 2 rakaat setiap malam. Tambah dengan 3 witir lebih baik daripada kita semaya 200 rakaat satu malam. Lepas tu 2 tahun lagi baru jumpa pula. Sebab itulah Nabi SAW hadis, Nabi kata apa? Amalan yang disukai oleh Allah adwamuha wa in qallat, yang berterusan walaupun sikit. Jangan anggap sikit tuan-tuan. Dan buat-buat tahu sudah anggap tu sikit amalan kita ni nak banding untuk wali itu, wali ni. Tak cara wali, dia cara kita sudah wali. Nah, kadang-kadang jumpa wali sungguh, kadang-kadang jumpa wala. Kenapa wala? Ni ada mari di masjid. Baju pun tak pakai, bau busung. Orang suruh semaya, dia kata dia semaya Mekah. Ada orang kapal percaya dia lagi. Tu dia tidak wali, itu dia panggil wala. Wala. Dah sebut Pak Wali ni, anak-anak wisata kita komen. Anak jadi perpustakaan majlis mari, jumpa kita. Tajuk dia, wali dan karamah. Antara fakta dan khayal. Pakai kebeli ni. Wali dan karamah, antara fakta dan khayal. Komen. Kita duduk belek tengok, kita kata Masya Allah. Kita kena beza di antara wali Allah dengan wali syaitan. Ada juga wali syaitan dia. Wali syaitan tu ajak orang guna pelik-pelik tu. Dia lah wali syaitan. Dia wali Allah. Kena baca kita.
Komen, alhamdulillah. Nanti lain kali kita baca pula. Ini malam ni nak kafe ni. Nak kafe ni pun iso lah. Laju. Kita nak lama-lama pun bunyi bang pula. Yes. Dia ada bang ni hilang kosong. Allah. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara yang ketiga hak kita kena usahakan para jemaah sekalian bila kita mari masjid. Setengah daripada masyarakat kita ni dia mari awal masjid, tapi dia duduk mana? Duduk mana? Duduk tangga. Apa duduk tangga? Pasal apa tak boleh masuk masjid? Apa tak boleh masuk masjid? Nak terbuka apa sih? Kadang-kadang muslimat dia kaya Allah, kita ustaz malu nak lalu. Kita lalu kat dia pakat tengok kita rajinnya dia tu mari masjid. Kok jenis lacak sikit kak? Tegur macam-macam kecek. Utama kan kita ambil masa sebab Nabi sebut dalam hadis, siapa dia ambil wuduk di rumah. Dengar ni. Man tawadda, man tatahhara fi baiti. Siapa dia ambil wuduk di rumah, siap-siap. Mana kita turun rumah tu, niat nak pergi mana? Lagi masjid. Allah Ta'ala tulis tu pahala situ tu pahala semayang tu. Padahal dalam perjalanan jangan duduk main Tuhan ni. Program tak ada. Pasal kita tu meraih pahala solat tu. Bila sampai masjid jangan duduk tangga. Terus siap tak apalah duduk cuci. Kita hak tidak siap dah ni marilah masuk masjid. Kita masuk masjid awal. Kalau tak azan lagi kita solat tahiyatul masjid. Ayo. Kalau tak azan lagi kita semaya ke apa? Tahiyatul masjid. Kalau orang azan dah semaya ke apa? Semaya qabliyah. Mak tadi lah. 12 rakaat tadi. Lepas tu kita duduk di masjid iktikaf. Tengok di dinding berapa minit lagi nak qomat, 5 minit lagi. Dah di semua surat Quran. Kau tak ada. Tak Quran tak dekat-dekat. Lo ni mudah Quran dalam telefon. Nah, masa nak beli tanya tu yang kedai, boleh masuk Quran dalam ni? Boleh, tu yang kedai kata. Oh, beli juga Quran, baca je. Dia kata ustaz, jangan kata begitu, sebenarnya kita ada Quran. Nah, dia Quran ni ulama kata macam buah kurma. Kita beli buah kurma hak mahal setara mana pun tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tak makan, rasa ke tak rasa manis? Pernah pergi Madinah? Pergi dah. Madinah pergi dah. Berapa orang tamat hak paling mahal? Tak ingat lama ni. 120 dia berkata buah tamak juga. Buah tamak hak 120 ni kalau kita tak ada lebih 3 hari 3 malam buka bet tak bang ke satu. Tapi kalau kita beli minyak wangi, beli bunga sekuntung pun tak ada lebih buka tak wangi. Buah tamak ni tak bang. Jadi buah tamak buruk itu cerita lain. Ibarat gitulah kita dengan Quran ni para jemaah sekalian. Quran yang ada dalam poket kita, ada dalam telefon, ada duduk dalam rak buku, ada foto, ada. Kalau tak buka baca, oleh tak akan terasa kemanisan dia. Itu dia panggil kelebihannya Al-Quran. Jadi para jemaah sekalian, kita hidup ni biarlah kita hidup dengan Quran. Gapo lagi kita nak buat atas dunia ni kalau kita tidak baca Quran, kita tidak beramal dengan Quran. Allah Ta'ala waktu khas Al-Quran menjadi mukjizat yang berterusan sampai kali kiamat. Nabi kita ni banyak mukjizat dia. Makannya sikit jadi banyak, air keluar telah jari. Gapo lagi? Bulat belah. Tapi orang lain itu cerita ya. Boleh dengar cerita dalam apa ni? Dalam kitab sirah ada. Tapi mukjizat yang betul-betul kekal yang ada di mata kita ni, gapo dia? Al-Quranul Karim. Kita tengok Quran, kita baca. Sudah baca kita belajar pula gapo dia terjemahan dia. Naik parah sikit, gapo dia tafsirnya. Kemudian kita beramal dengan isi kandungan. Kita kata itulah kelebihannya Al-Quranul Karim. Lagi kita baca, lagi kita manis. Kata orang makin di seperti buah kurma, makin dikunyah makin rasa manis. Allahu Akbar. Kalau tidak rugilah kita. Quran ada tangan kita, tapi kita nak tahu apa. Kita kata rugi pada jemaah sekalian, jangan dulu ambil perkara-perkara yang merugikan hidup sebab masa kita sangat terhad. Pendek yang masa kita ni, bukan panjang. Pendek. Jadi bila masa kita pendek, kita habiskan masa dengan Quran,
Satu lagi zikir. Nak zikir hok mana tu? Zikir hok kaya hok mudah. Coba pilih. Nak panjang kita ajak, nak pendek kita ajak. Nak mana? Nak pendek. Kalau pendek pun kalau kita ajak kita kena tak boleh tipas juga. Nah, kata lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat belakang tadi. Ingat dah zikir ni. Lama dah ingatnya. Nah, belajar juga. Kalau sedap tanya, kita tanya ingat tu. Kalau tak ingatnya apa? Jawablah nak dengar. Kalau tak ingatnya apa? Jawab dia tak apa. Takut dia kata mari jauh-jauh nak tidur. Mari sengaja ya nak tidur kita tak zikir. Kita tak tidur, kita tanya. Mana bukti kita tak ingat? Jawabnya daripada pagi tadi sampai gelap ni. Berapa ratus kali dah kita kata? Baru nak kata malam ni. Bila ustaz royak ni baru nak kata. Contohnya. Sebab apa? Mari mana salah? Apakah kesilapan kita? Punca kesalahan kita nya, apa tak kata? Coba royak. Nak kata malah mudah. Kalau kena bawa kitab nak baca, ni dah duduk atas motosikal. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Duduk orang sini tu laut dah. Nyari ikan. Duduk atas perahu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nori pusing. Tak ada nori. Tak nori. Cari hak pijak ayat. Maknanya semua tempat kita boleh buat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi tak terbuat. Apa? Ini soalan. Dia bagi sikit punya soalan tu. Apa tak buat? Cuba jawab. Katakan apa tak jawab? Tak buat. Royak yang mudah-mudah. Lorak. Mana? Apa tak buat? Dia kata. Lorak. Apa tak buat? Rupa tu dah belakang jawab. Kamu tak siap sini dalam mikrofon ni dekat. Punya malah. Pasal apa kita tidak buat? Sudahkah pahalanya besar? Nabi kata ahabbul kalami ila Allahi arba'ah. Ucapan yang sangat Allah Taala sayang 4 benda ni. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 nama Tuhan saya. Tiba-tiba kita tak jadi, tak sebut Tuhan saya. Pasal di sinilah kita nak dakwah tuan-tuan. Malam ni insya-Allah kita pakai tak dalam kepala kita, aku nak kata 500 kali sehari. Oh, dia kata. Boleh berat sehari 50 kali kah? Tak say 50. Nak 500. Pasal anak kira dah 100 kali dia tu 5 minit je. 100 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah berapa minit? Lepas ni teraklik ambil usbah kata subhanallah alhamdulillah berapa minit dia? Kalau dia 3 5 minit. Kalau dia 5 3 minit. Tahu dia 5. Lanjutlah sikit subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 5-3 minit. Kita teh dah. Nak teratur teh. Maknanya kalau 5 minit 500 kali berapa minit? Berapa minit? 25 minit kita sudah cukup 500 kali. Berasa puas hati kalau tidak jumpa dengan Allah Taala? Insya-Allah ada saham. Ada aset kata orang-orang ekonomi. Ni tak ada kau satu. Pasal itulah di antara tanda husnul khatimah dalam hadis. Orang mukmin ni yamutu bi araqil jabi, dia mati peluh dari dia. Kecil peluh. Para ulama mengkaji hadis ni, dia kata kenapa mati itu pecik peluh? Sebab bila kita tengok amalan kita sikit, kita nak bertemu dengan Allah yang beri pada kita nikmat yang banyak, rezeki yang begitu banyak. Hidup atas dunia ni pagi sampai malam duk makan ya. Tapi mulut tak gerak nak puji Allah SWT, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, nak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa itulah kita rasa malu.
Dia orang baik, tapi kurang ibadah. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, bolehlah. Boleh tak boleh 500 kali? InsyaAllah kena kata boleh. Mudah ya. Tak usah duk kepi hak payah-payah lah. Mari kita tapo dalam gua. Kalau sini gua gapo orang tapo. Gua apa? Eh? Gi Bukit Marok. Gi Bukit Marok. Yo podah tu email. Tu email kata jumpa bagai pelik tak Bukit Marok. Ada belakang tak bakak ni lah gapo. Tapo gapo tak Bukit Marok tu cari hati. Ya. Pertapo kita nak tapo tak tapo. Nak tapo. Berapa hari? Beli hari lah. Nak tapo. Mari masjid awak ni yang iktikaf tapo dalam tu. Tapo hak sunnah. Hidup dalam gua senyap hotel tahu gapo. Tak. Baru ni anak jumpa seorang dramatis. Dia kata dia ni confused sebab ayah dia ajak dia tapo dalam gua 40 hari. Dalam gua 40 hari. Nak habis zikir berapa juta tau. Kata kenapa awak tak pergi? Dia kata saya belajar fiqh tak boleh pergi sebab tak solat Jumaat. Dalam gua 2 orang tak boleh mai Jumaat. Kecuali musim Covid boleh 4 orang dulu. Nah, ingat ke Pak? 4 orang kau. Dalam Covid dulu ada mula-mula start. Masa tu lah orang pakai nak jadi email, kau boleh mai Jumaat. Oi, dia kata saya tak mau pergi sebab tinggal solat Jumaat. Patut ayah awak nak pergi tu. Dia cari hujah mana? Dia kata orang sakit tak payah pergi. Orang dalam hospital tak payah mai Jumaat. Oleh kerana kita ni sakit hati, jadi tak apa tak payah mai Jumaat. Ni ajaran bagai pelik ni. Dia panggil ajaran pelik je. Orang sakit hati, tak payah pergi mai Jumaat. Kita kata berapa? Jangan cari benda pelik-pelik atas dunia ni. Kalau Nabi kita ajar ni jelas semua. Jelas ke tak jelas? Wah, apa? Terang benderang kata orang. Seperti matahari suluh pada siang hari. Kata. Tak usah cari bagi. Pasal itulah dakwah kita je. Yang ketiga ni kita dakwah masyarakat supaya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran-ajarannya, bukan mencintai Rasulullah dengan gambar-gambar yang dibawa oleh orang. Oi, anda tengok dalam video ni, orang bawa gambar baju Nabi. Gambar selipar Nabi, nyopak kat dia cium tuyuk sok-sok. Kelih tak ada apa-apa. Kok betul-betul kok bagi hak Nabi tinggal kepada kita enggak boleh? Al-Quranul Karim. Tengok Al-Quran tak jadi apa. Tengok gambar baju pakai di tuyuk. Cium. Inilah masya-Allah dia panggil kita ni kadang-kadang jumpa bagai pelik tak jumpa benda sebenar. Jadi kita ni ajak manusia kepada apa? Kepada jalan yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada tinggal benda pelik kepada kita. Kok Nabi tinggal benda yang mudah, simple. Nabi kata ad-din yusrun, agama kita ni mudah, tak ada benda lain. Cuma jangan mudah agama, dia beza di antara agama itu mudah dengan mempermudahkan agama. Beza tak beza? Antara agama mudah dengan mempermudah agama. Beza atau tidak? Siapa dia boleh tahu ya? Perbezaan. Agama mudah. Kalau kita tak lagak, tak. Patut kita berdiri, diam. Tak mampu nak berdiri, boleh duduk. Duduk atas kerusi. Duduk atas lantai. Solat sambil tidur, boleh. Tapi kalau mana tak maya tu, duduk dalam sepeta kan. Itu dia panggil mempermudahkan agama. Lain. Beza dua tu. Agama itu mudah dengan mempermudahkan agama. Jadi kita naknya ambil agama itu mudah mana mampu dibuat oleh semua orang. Dia kadang-kadang benda simple-simple lagu ni kecil ya. Tapi jauh beza. Macam orang tanya soalan, apa beza di antara hidup kerana makan dengan makan kerana hidup? Siapa nak jawab? Hidup kerana makan, kau makan kerana hidup. Mikir tu. Nah, hidup kerana makan, jadi lembu lah kita. Wana tak pergi masjid tu, cari makan. Wana tak ngaji Quran, cari makan, makan. Tapi apa mau makan? Dah hidup, kalau mati baru tak makan. Orang lain pula sibuk nak makan. Kita lain. Itu yang panggil perbezaan di antara hidup kerana makan, makan kerana hidup. Satu lagi perbezaan di antara ingat mati dengan takut mati. Ni tuan-tuan pada Jumaat sekalian. Lalu ni kita ingat mati ke kita takut mati? Dia kata Allah ya. Ya kata Allah.
Serupa kedua tu. Ingat mati dengan takut mati. Serupa ke tak serupa? Hah? Tak boleh jawab ni nak berhenti ni. Serupa ke tak? Serupa ke tak serupa? Tak serupa. Apa beza? Lah ni kita ni takut ke ingat? Takut. Habis ubat orang jual dah. Beli belakang. Marilah orang jual ubat ke apa. Oh, makan ubat ni kok tak ada toksik lah, tak ada ke apa. Segar-megar molek. Takut mati lah kan. Hak betulnya, ingat ke mati. Warna tu, orang nak pergi masjid tu. Takut mati, tak semaya juga. Orang ajak pergi bagi rasuah kata. Tengah nak bagi rasuah mati. Orang ajak buat maksiat, tengah joget mati kan. Jadi, orang yang ingat kepada mati, dia akan buat ibadat sebanyak mungkin. Tapi orang takut ke mati, lah betul lah dia. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, itulah tazkirah kita secara ringkas-ringkasnya pada malam ini. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya insya-Allah. Kita ulang balik, kita ni dakwah kita kepada berapa perkara? 3 perkara. Yang pertama, dakwah kepada tauhid kepada Allah SWT. Jaga akidah. Yang kedua, dakwah kepada ahsanu amala, nak buat amalan yang terbaik. Yang ketiga, dakwah kita supaya ajak manusia ni supaya berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, oleh kerana al-Fadhil tua yang saya sebut tadi, kawasan kita ni di antara kawasan yang kita rasa tercabar. Kau tu tak rasa tercabar. Cabar. Kita lalu-lalu tengok ni, nara kita dengan selinga orang tu rasa tinggi selinga lagi pada nara. Mana? Jadi lah ni kita kena tunjukkan izzat, kemuliaan kita, masjid kita, Islam kita ni, kita diukur nara kita lebih tinggi pada orang tu. Berapa kaki agak nak buat nara? Mana tu iman? Berapa kaki nara nak buat? Dia tinggi pada pojoknya lagi. Tinggi pada hak ada tu. Kita doa al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam kena tinggi daripada orang lain. Jadi kita tak. Ada dah kau plan main dengan tengok. Plan buat dah. Kau dah lepas lah bang. Oh. Ingat kau ada berapa? Mari tunjuk. Nak KP malam ni biar jadi satu. Nak siap nara kita mari pula. Mari pun nak ayat nara. Duduk atas masjid ni. Cuba kita limak sikit nak dengar. Kita nak menara tinggi ni. Berapa kan? Jukung kawan tu dia tinggi kita. Belakang kau tinggi pada KLCC lah kau. Ada tu. Mana tinggi pada hak? Ada cokoh tu lah. Tinggi pada bentuk. Tak boleh. Kena diukur dia tinggi pada tu lagi. Esok kita tanya dia, tak apa, muka member belakang kau dia datang. Kata berapa kaki orang demo ni? Berapa kaki? Tadi kata 60, nara kita 70. Mana? Kau dia? 180 kaki. Kau kita 120. Kena usaha ke mana pun biar tinggi pada tu. Kita nak dia panggil kemuliaan Islam tu. Islam tu bukan duduk di bangunan, duduk di hati mana. Tapi syiar, simbol tu biar orang lalu kau nampak nara masjid. Orang tu lebih hendak sikit. Kita nak gitu. Boleh lah. Kita ucap dengan ya. Pitih muka duduk dalam poket tu bakal dah. Duduk tunggu masa tu email istihar nak tu kawan. Jangan tuan-tuan. Ana diselesai satu masalah. Sudah juga selesai. Tuai tanah dia buat masjid. Buat masjid. Tapi dia tak sewi, tukar nama tanah dia wakaf tak sewi. JK masjid buah pergi pidak. Dia kata tukarlah pak cik, mak cik. Pak cik mati dah jual tanah. Mak bini dia. Anak dia ada. Dia kata, kalau tukar nama kat sia lah kau mula ni. Kata sia gua nanya, tak ada lah pahala dia je buat tukar nama orang lain. Sedap juga tu. Itu dia panggil cara pemikiran tu. Kita kata Masya Allah tabarak. Bukan lagu tu. Kita tukar nama tu bukan beri ke orang lain.
Nama dia cuma gigezek di majlis bahawa ini apa masjid wakaf. Maknanya lebih kuat lagi pahala kau mula. Ada masyarakat kita faham gitu. Manakala itu karena mau wakaf jadi majlis boleh pahala dia tak boleh. Nah, jadi kita kena betul benda tu. Jadi, lah ni kita usahakan tuan-tuan atas nama kemuliaan Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam lebih tinggi daripada orang lain, tak ada orang boleh tinggi pada dia. Di antara tanda ketinggian kita di sini ya, kita kena ukur nara masjid kita ni biar tinggi pada orang lain. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah. Yang boleh lah tu. Dan kita semangat mari jadilah. Dah. Anak duk kempen setiap minggu je ni. Ajuk kempen kitanya hartaku milikku. Kempen apa tu? Hartaku milikku. Memang harta kita milik kita. Tak ada. Harta kita nama kita. Rumah kita ada ni. Nama siapa? Nama kita. Tanah kita ada. Nama siapa? Nama kita. Kereta? Nama kita. Itu nama kita. Dia tak jadi milik kita. Bila harta jadi milik kita? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, harta kita ni jadi milik kita dengan 3 kali. Yang pertama hak kita makan, habis dah jadi tanah. Itu milik kita. Orang habis pula tak boleh dah. Yang kedua, baju pakaian hak kita pakai hak lusuh dah. Buruk. Nak pergi jual kedai bandar kalau orang tak laku. Itu milik kita. Yang ketiga, hak kita sedekah. Hak kita infak. Lagi besar masjid kita buat, lagi tinggi menara kita buat, atas dasar kemuliaan Islam, itu menjadi hartaku milikku, jadi milik kita. Lalu ni tuan-tuan dan puan-puan, makcik-makcik kita tu klik semok dalam akaun ada banyak mana. Lepas tu gelar mah kata hak tak akal tu, kalau tinggal kanuk dia tak akal dah. Moga model tahun 60 lagi. Budak-budak lalu ni dia nak comel-comel. Dah. Nak mek dia. Perlu kita boleh tabur masjid lah. Boleh ke tak? Tak apa nak jawab. Boleh. Ni tak ada tak jawab tak apalah. Ada tak orang nak jawab juga terlagu. Lalu ni kita kena ada tu dia boleh jawab. Insya-Allah. Tuan-tuan tengoklah. Lalu ni kita pergi mana-mana pun alhamdulillah masjid besar-besar belakang. Nak lalu sini nak sampai sini. Masjid-masjid kita lalu tu juta-juta lah. Itu 5 juta, sini 9 juta. Sini berapa puluh juta, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Allah Ta'ala beri harta banyak dekat kemah ni. Ya fiyudul mal, harta jadi banyak. Sungguh, ramai dulu nak cari orang ada kereta dalam kapur, kaya. Motosikal pun sesuai dah. Banyak basikal. Nah, dia panggil basikal tua sampai tu ni. Jangan dua anak cerita ni, asal tu nak kata. Atas kalah depan ada gendol lagi. 2 orang anak situ. Ramai tu. Sesuai dah tu. Dia naik basikal tu. Tapi zaman lalu tu orang naik kereta, naik macam-macam alat. Besar-besar. Sebab harta tu lagi mudah. Cuma bagaimana kita nak pindah milik harta menjadi milik kekal kita. Yang ketiga tadi, Nabi kata, hak dia infak, hak tu milik kekal. Balik mikir malam ni. Harta aku nak beri kau orang kan nak jadi harta aku. Ni ada setengah orang bakhil ni, dia tak mau sedekah. Sebab harta ni nak berikan. Hak ni nak beri kau orang tu, hak ni nak beri orang ni. Pada anak dia ada harta dah. Tu kerja kau tu, hak ni kerja kau ni, hak ni engineer, hak ni tu. Kita hidup taruh kau kan, akhir kali harta tak jadi hak kita, rugi tak rugi. Anak jumpa ada satu cerita orang Arab. Kau ayat dah sini dulu. Ayat dah. Orang Arab ni ahli jutawan. Dia menego beratus juta. Dia tak bini. Tak ada anak. Isteri pun tak ada, anak pun tak ada. Bila dia mati, harta dia dibawa ke mahkamah, jabat agama, siasat, dicari di kampung dia, siasat, siapa saudara dia sepupu, jumpa 3 orang sepupu dia, hak layak terima harta dia. 3 orang, pori. Buat mari ke mahkamah di Riyadh. Qadi baca hukuman, kamu 3 orang dia dapat menerima harta daripada fulan si mati ni, yang kaya raya ni, sore-sore kalau tak silap anak 100 juta. 100 juta, bukan juta bak. Juta riyal. Besar pada ringgit kita. Oh, suka lah orang tuan. Boleh 100 juta lagi. Habis pagi, Qadi pun dia kata,
Aku nak minta ihsan jasa baik 3 orang ni, nak buat masjid sebuah untuk arwah ni. Nak buat masjid wakaf dia. Biarlah sekurang-kurangnya dia ada aset, ada wakaf. Boleh pahala. Mu nak bagi berapa? Tanya hak yang pertama. Oh, tuan qadi, maaf lah kita hutang banyak. Tak sini. Yang kedua pula. Berapa nak bagi? Tak banyak. Kalau juta seorang, boleh 3 juta, boleh lah masjid. Yang kedua pun macam-macam mulah alasan. Itu kalau dia kata berat setara ni. Yang ketiga, hak paling sedap kali jawapan. Anta kam ta'ati. Berapa nak bagi? Dia kata, ayuhal qadi, tuan qadi. Ni, anak mula-mula dengar kata-kata dia ni, teriuk. Ayuhal qadi, tuan qadi dia kata. Dia cari harta. Dia tak buat pahala. Waktu dia hidup, lepas mati pun tak sabar siap pun. Tuan qadi menangis. Kita mula-mula dengar cerita ni, kita teriuk. Kita kata, Masya Allah, tabarak letihnya dia. Aset beratus juta tak menjadi milik dia. Nak buat masjid sebuah pun tak boleh. Masya Allah, tabarak. Begitulah kita, tuan-tuan. Lalu ni balik mikir, hartaku milikku, kau hartaku milik anak cucu. Tak situ dalam kepala. Pakat mikir belakang. Nah, sementara siap plan kita ni, berapa ratus kaki buat naik. Yang penting biar lebih tinggi pada orang lain yang ada tu. Bukan nak berlawan dengan dia, kita nak tunjuk Islam lebih mulia daripada yang lain. Wallahu a'lam. Kita nak istihar pun muka plan tak siap lagi. Nombor kamu tak ada mana. Nah, nanti mulalah pula tu. Nah, terima kasih. Mula. InsyaAllah ta'ala. Kita break sekejap dulu. Boleh tak? Gapo dia kita punya syiar hartaku milik. Ingat tu, hartaku milik. Mau cik dia ingat kata milik kubuan nak pergi ke masjid. Hak tu jadi hak kita je. Kalau tak pergi masjid, hak dalam kali duk lalu, hak tu jadi harta cucu. Jangan lagi kita mati. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita azan, isya pada kita